berhormat Merbuk. Sekarang tibalah masanya pembahas yang terakhir, pembahas yang ke-131. Yang berhormat Bentung. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Semalam semasa berucap di COP26, Yang berhormat Kupang Kerian telah menyatakan bahawa Malaysia masih committed untuk kekalkan sekurang-kurangnya 50% litupan hutan negara yang telah diumumkan di Leo pada tahun 1992. Tapi saya rasa hairan kenapa Tasar Perhutanan Malaysia baru yang dilancarkan pada bulan Mac yang lalu pula sebut 50% hutan dan liputan pokok. Ini jelas bukan janji yang kita buat di Rio. Di Rio kita janji 50% liputan hutan, bukan 50% hutan dan liputan pokok. Hutan dan pokok tak sama. Memang dalam hutan ada pokok, tapi pokok bukan hutan. Ini kena faham. Jadi saya mohon pencerahan kenapa yang diumumkan di COP26 tak sama dengan Tasar Perhutanan Negara. Adakah Kupang Kerian keliru atau cuba kelilukan masyarakat antarabangsa? Kerana jelas tiang go untuk komitmen negara yang dibuat di Rio 30 tahun yang lalu telah dialih secara senyap-senyap. Saya harap kerajaan dapat beri pencerahan mengenai perkara ini kerana this is a serious dishonesty dan akan memalukan negara di peringkat antarabangsa. Tuan Yang di-Pertua, pada bulan Disember yang lalu, kerajaan telah melaporkan kepada Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perubahan iklim UNFCCC bahawa keluasan tanah negara yang dilutupi hutan adalah 55.3%. Saya ingin tanya, adakah angka ini termasuk latang hutan? Jika ya, berapa peratus? Latang hutan adalah latang tanam monokultur seperti akasia dan kedah, malahan sawit dan durian busangking. Malah ia sering kali digunakan sebagai alasan oleh sesetengah tauke pelak atau kerajaan negeri untuk memusnahkan hutan dan menghalalkan aktiviti pempelakan tebang habis. Sekiranya angka ini mengambil kira latang hutan, maka ini bermakna kerajaan cuba mengkelilukan ataupun menipu masyarakat antarabangsa sebab jelas latang hutan bukan hutan. Seperti yang saya selalu kata, patutnya nama ditukar kepada latang palak. Kedua, saya telah dimaklumkan oleh rakan-rakan NGO alam sekitar bahawa terdapat satu kajian yang dibuat oleh National University of Singapore yang menunjukkan bukti kampas satelit bahawa litupan hutan semula jadi negara kita telah menurun bawah 50% selepas tahun 2000. Mencarang 2010, keluasan hutan semula jadi di Malaysia hanya tinggal 45.4% saja. Adakah ini benar? Kalau benar, ini sememangnya sesuatu yang amat memalukan kerana ini membuktikan bahawa negara kita telah gagal memenuhi janji 50% litupan hutan dan yang paling teruk kita cuba mengkelilukan rakyat kita serta komuniti antarabangsa. Jadi saya ingin mohon kerajaan untuk memberikan statistik terperinci mengenai jumlah keluasan dan status hutan semula jadi di negara ini dan maklumat ini mesti dimuat naik ke public domain yang boleh diakses oleh orang awam dan NGO. Tuan Yang di-Pertua, banyak wang yang diperuntukkan dalam bajet ini sepatut tidak perlu dibelanjakan jika pihak yang diberikan tanggungjawab oleh rakyat menjalankan tugas dengan ikhlas dan bersih. Kita sering lihat banjir sini, banjir sana, sampai Menteri Alam Sekitar jadi macam Menteri Banjir sekarang kerana soalan-soalan yang ditujukan pada beliau dalam Dewan ini banyak berkenaan banjir sahaja. Jadi, kenapa selalu banjir? Biasanya punca adalah pempelakan yang tidak terkawal, pembangunan yang tidak terancang, menguntungkan segelintir pihak sahaja
dan paling teruk sebab rasuah. Tahun depan kita ada bajet guna 730 juta duit rakyat untuk pengurusan banjir. Kos keseluruhan 9.7 bilion. Kita yang cipta masalah, tapi duit rakyat pula yang digunakan untuk selesai masalah. Kebimbangan saya ialah 9.7 bilion ini masih tidak dapat selesaikan masalah kita jika projek yang menyebabkan kemusnahan terus dipenakan dan hutan terus ditebang tanpa dikawal. Baru-baru ini saja, pada bulan April, Menteri Besar Perak sedar bahawa 3,000 hektar hutan simpan di Perak telah diteroka secara haram. Pada bulan September, Kedah pula kata 3,500 hektar hutan simpan mereka telah diceroboh. Yang peliknya, tak ada yang nampak, tak ada yang tahu selama ini. Ini bukan macam kes budak-budak curi gula di kedai dan masuk dalam poket, tak ada orang yang tahu. Ini melipat beribu-ribu hektar hutan simpan yang lesap betul-betul di bawah batang hitung. Kita lihat dalam bajet ada peruntukan menambah bilangan beronda hutan, tapi masalah pokoknya bukan berapa ramai pegawai penguat kuasa yang kita ada, tapi berapa ramai pegawai penguat kuasa pesir yang kita ada. Tuan Yang di-Pertua, saya rasa amat kecewa tiada peruntukan dibeli untuk pembinaan pakej 6 projek Central Spine Road CSR tali Pentung ke Simpan Perangai. Rakyat Pentung khasnya di Perangai sudah lama menunggu jalan ini. Perangai adalah bumi petua. Wakil rakyat mereka 20 tahun jadi Menteri Besar, 40 tahun ahli-ahli parlimen mereka pegang jawatan Menteri Kerajaan Persekutuan, tapi cara mereka masih cara zaman Jepun. Selain soal keselamatan orang kampung, CSR tali Pentung ke Simpan Perangai akan meningkatkan ekonomi dan pembangunan sosial di Pentung. Jalan ini akan jadi kepang untuk mereka yang datang dari selatan untuk menikmati produk menarik di Pentung khususnya dari segi pertanian dan ekopelancongan. Peluang kerja akan lebih besar dan anak muda boleh pulang ke kampung halaman membina keluarga dalam persekitaran yang kondusif serta dekat dengan orang tua mereka. Oleh itu, saya amat berharap kerajaan boleh mempertimbangkan semula perkara ini dan memberi peruntukan untuk menyiapkan segmen CSR dari Pentung ke Simpan Perangai. Tuan Yang di-Pertua, 332.1 bilion adalah bajet terbesar dalam sejarah negara kita, tapi kita harus sedar bajet yang besar bukan sebab kita kaya. Wang ini sebenarnya dipinjam dari anak cucu kita. Kita mesti pastikan duit ini digunakan secara berkesan serta tiada pembaziran untuk tujuan memulihkan ekonomi negara, melawan COVID serta mengurangkan derita rakyat dan bukan untuk menyelamatkan kedudukan politik atau memperkayakan diri sendiri. Dasar negara mesti beralih daripada ekonomi yang berlantaskan eksploitasi dan pemusnahan sumber asli kepada ekonomi hijau dan mampuan. Keuntungan jangka pendek biasanya hanya akan memanfaatkan beberapa kroni yang sudah kaya raya, tapi rakyatlah yang menanggung akibat kos kesihatan, kewangan, alam sekitar dan sosial jangka panjang. Liners adalah salah satu contoh terbaik. Soalan saya, apakah keuntungan yang telah Liners bawa ke negara kita sejak 10 tahun lepas? Minggu lepas, YB Pekan bukan main patriotik sampai tepuk meja apabila berhujah tentang isu Pulau Batu Putih. Ini isu kedaratan negara yang tidak boleh dikompromi, kata beliau. Saya sokong semangat seperti ini. Semangat macam inilah kita kena teruskan untuk lawan isu Liners. Kalau Pulau Batu Putih yang luasnya kira-kira 2 ekar kita sudah lawan sebegini,
maka kita patut lawan juga tanah puluhan ekar yang diberi kepada Linus, satu syarikat asing, untuk dijadikan tong sampah sisa radioaktif mereka. Ini bukan kali pertama kita korbankan tanah kita kepada syarikat asing untuk dijadikan tong sampah. 30 tahun lalu kita sudah hilang 100 hektar hutan simpan berhampiran Bukit Merah untuk dijadikan tong sampah sisa radioaktif syarikat Asia Rare Earth milik Mitsubishi Jepun. Negara kita bukan sahaja kehilangan ratusan ekar tanah untuk selama-lamanya kepada kedua-dua syarikat asing ini, tetapi anak-anak kita akan terdedah kepada risiko kesihatan dan kewangan untuk generasi mendatang untuk selama-lamanya. Adakah ini yang disebut oleh pemimpin kita, cintakan negara, sayangkan anak cucu? Tuan Yang Di-Pertua, atihe ahumhe, tanah kami, nyawa kami. Inilah yang sering diluangkan oleh rakan-rakan orang asli kita. Tapi sehingga hari ini, tiada yang dengar. Tanah adat mereka dirampas, hutan mereka terus dimusnahkan, orang asli kita terus dibuli sampai dikali, masuk lokap apabila mereka cuba mempertahankan hak mereka, hak tanah mereka. Bilangan orang asli di negara kita cuma 200,000 orang sahaja. Kenapa bilangan yang begitu kecil ini pun kita tidak mampu jaga baik? Saya mohon pada kerajaan, tolong adakan kajian yang terperinci soal tanah adat supaya sempatan dapat ditetapkan agar komuniti orang asli kita boleh hidup aman tanpa risau tanah mereka akan dirampas. Minta rumuskan. Jangan musnahkan alam semula jadi mereka. Tebang hutan untuk tanam kelapa sawit dan kedah takkan meningkatkan taraf hidup mereka. Apa dah lagi nak pelihara budaya dan tradisi kehidupan mereka. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bentum. Yang berhormat, hari ini merupakan hari terakhir perbahasan di peringkat dasar. Menteri akan mula menjawab pada hari Isnin 15 November hingga hari Khamis 18 November selama 4 hari. Yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi Isnin 15 November 2021. Terima kasih ahli-ahli yang berhormat.